Hai, selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid SMKPU 1. Saya Cikgu Ang, Guru Bimbingan Kaunseling Sepenuh Masa SMKPU 1, ingin menyampaikan perkongsian melalui bicara kaunselor pada hari ini. Hari ini cikgu akan berkongsi maklumat berkaitan dengan dadah. Sekarang cikgu akan menerangkan apa itu dadah. Dadah atau dalam bahasa Inggeris, drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Dadah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunjang. Penggunaan dadah adalah dilarang jika bukan untuk tujuan perubatan. Dadah diperolehi secara haram. Ia membawa kepada perkandungan fizikal dan psikologikal dan juga meningkatkan daya tahan terhadap dadah. Dadah mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Sekarang cikgu akan menerangkan tentang jenis-jenis dadah. Dadah jenis opiat. Dadah jenis opiat diperolehi daripada tumbuhan pokok popi. Ia merupakan bahan perubatan untuk melegakan kesakitan dan mempunyai potensi yang tinggi ketagihan. Contoh seperti candu, morfin, dan heroin. Seterusnya, dadah jenis kannabis merujuk kepada semua bentuk dadah yang diperolehi daripada pokok cannabis sativa. Contoh seperti ganja dan hashish. Seterusnya, halusinogen. Halusinogen adalah sejenis dadah asli dan sintetik yang dapat mengubah pandangan visual dan menyebabkan ilusi sehingga susah untuk membezakan apa yang benar dan tidak benar. Contoh untuk halusinogen seperti LSD, DMT, PCP, dan juga meskalin. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang depression. Depression merupakan bahan perubatan yang bertindak dalam sistem saraf tunjang manusia untuk memperlahankan fungsi-fungsi tubuh badan. Contoh seperti tranquilizer. Seterusnya, stimulan. Stimulan merupakan bahan kimia psikoaktif yang merangsang sistem saraf pusat. Contoh untuk stimulan seperti amfetamin dan kokain. Di antara faktor-faktor yang mendorong mereka menyalahgunakan dadah adalah kerana keseronokan dan ingin mengetahui dan seterusnya ingin mencuba-cuba untuk merasainya sendiri. Seterusnya, tidak mengetahui dengan sebenarnya bahaya setiap jenis dadah tersebut. Ada juga yang dipengaruhi oleh rakan sebaya. Ada orang ambil dadah untuk mencari ketenangan jiwa kerana terlibat dengan sesuatu masalah kehidupan atau untuk menghilangkan stres yang disebabkan oleh masalah keluarga. Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu, seperti paras rupa, sikap, tabiat dan tingkah laku. Beberapa tanda umum boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah seperti kemerosotan kehadiran di sekolah atau tempat kerja, meradang tidak tentu sebab, kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri,
hilang selera makan dan kurang berat badan, suka menipu dan mencuri, suka meminta wang secara berlebihan daripada keluarga, mengelakkan diri daripada tanggungjawab, ada parut dan bekas suntikan pada badan, dan suka mengunjungi tempat yang sunyi dan terpencil. Penagihan dadah memberi kesan-kesan buruk kepada penagih, keluarga, masyarakat dan negara. Penagih akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih, pengedar dan penjenayah. Penagih akan menjadi seorang yang tidak bertanggungjawab kepada persekolahan dan prestasi kerja. Daya tahan penyakit akan berkurangan dan mudah dijangkiti penyakit. Penagihan dadah akan menjatuhkan nama baik keluarga dan membebankan keluarga penagih kerana menghabiskan masa, tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. Perpaduan pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan remaja dengan dadah. Akhir sekali, kehilangan atau kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi akan memberi kesan buruk kepada negara. Seterusnya, cikgu akan berkongsi beberapa cara mengelakkan diri daripada dadah. Pertama, pilih rakan dengan bijak. Berkawan dengan mereka yang memberi pengaruh yang positif. Kedua, belajar mengatakan tidak. Jika ada kawan ajak mengambil dadah, kamu kena belajar mengatakan tidak kepada dadah. Seterusnya, selalu mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, jadi di sini cikgu berkongsi 6 tips gaya hidup sihat. Pertama, tidur berkualiti. Kedua, minum air secukupnya. Ketiga, makan secara sihat iaitu kurangkan pengambilan gula dan garam. Keempat, bersenam. Kelima, berhenti merokok. Dan keenam, elakkan tekanan. Akhir kata, hidup sihat tanpa dadah. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua murid SMKPU 1. Sekian, terima kasih.